Apa jadi setelah anda membuat pinjaman bercagar KWSP? Sebagai contoh, di MBSB Bank yang telah pun dibuka sekarang ini. Mungkin ini yang berlegar-legar di fikiran ramai pihak di luar sana, terutama sekali banyak spekulasi, banyak rumours yang timbul yang menyebabkan ramai yang khawatir, risau dan bersyak wasangka berkaitan dengan pinjaman bercagar KWSP ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay guys, video ini bukan untuk menyokong pinjaman bercagar KWSP, tetapi seperti kebiasaannya untuk memberi pencerahan agar fakta-fakta yang benar dipersembahkan kepada pihak-pihak di luar sana agar tidak menjadi kekeliruan dan menjadi kefahaman kepada ramai pihak di luar sana, terutama sekali berkaitan dengan topik yang bakal dibincangkan, iaitu pinjaman bercagar KWSP. Sekarang ini banyak rumours, banyak spekulasi, pelbagai lagi cerita yang timbul di media sosial berkaitan dengan pinjaman bercagar KWSP. Jika ditanya kepada admin perlu mohon ataupun tidak mohon, prioriti atau kepentingannya adalah untuk tidak memohon, kecuali jika anda benar-benar terdesak memerlukan bantuan wang tambahan, terutama sekali untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah pun tertunggak dan mungkin jika ditunggu lama lagi akan menyebabkan perkara-perkara buruk yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, mungkin akan dijatuhkan status muflis dan sebagainya. Jadi dalam video pada kali ini, Amin nak memberi sedikit pencerahan berkaitan dengan pinjaman bercagar KWSP. Apa akan jadi setelah anda membuat pinjaman ini? Okay, yang pertama, sudah semestinya lah anda akan ada komitmen baru setiap bulan untuk membayar setiap bulan kepada bank yang anda pinjam ini, iaitu sekarang ini MBSB Bank. Jadi secara bulanan perlu dibayar dengan konsisten mengikut agreement ataupun perjanjian yang telah pun termaktub. Sebagai contoh, untuk pinjaman RM3,000 di MBSB Bank, sekarang ini pembayaran tahun pertama hanyalah RM11.25. Jadi pastikan anda membuat bayaran bulanan sebanyak RM11.25 tersebut dengan konsisten untuk mengelakkan daripada ada late fee, ada interest tambahan dan nama anda mungkin akan bakal dimasukkan ke dalam sitos sikris akibat daripada rekod pembayaran yang buruk. Jadi pastikan konsisten untuk membayar setiap bulan. Jika ada masalah, jangan malu untuk hubungi pihak bank untuk negotiate bagaimana caranya untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembatalan. Okey, ramai sebenarnya yang risau berkaitan dengan pembatalan ini, di mana ramai pihak ataupun ada fakta data yang diberitahu berkaitan dengan pembatalan tidak boleh dilakukan setelah anda diluluskan pinjaman ini. Apakah maksudnya pembatalan tersebut? Okey, sebagai contoh, katakanlah anda telah membuat pinjaman RM3,000. Pinjaman bercagar KWSP ini ada interest, betul ataupun tidak betul. Kemudian anda dah terima wang RM3,000 daripada pihak bank sebagai pinjaman bercagar KWSP ini. Selepas itu anda ingin membatalkan dan memulangkan RM3,000 tersebut. Okey, boleh dipulangkan sebenarnya, tapi masih lagi akan ada interest-interest yang perlu dibayar. Bermakna bukan hanya RM3,000 tersebut dipulangkan sahaja untuk membatalkan ataupun untuk memberhentikan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP ini, tetapi bersama-sama dengan interest tertentu juga sehingga ke hari pembatalan ataupun hari di mana anda nak bayar penuh. Iaitu tidak akan dikira pembatalan nanti, tetapi akan dikira sebagai pembayaran penuh terhadap pinjaman yang telah pun dibuat, di mana masih lagi akan ada interest. Jadi bukan hanya RM3,000 itu, bermakna ada interest-interest tertentu yang masih lagi perlu dibayar, walaupun anda nak batalkan mungkin selepas 1 ataupun 2 minggu selepas anda terima RM3,000 tersebut. Itu maksudnya, bukannya bermaksud anda tak boleh langsung nak bayar awal habis. Boleh sebenarnya, tetapi masih akan ada interest. Jadi itu berkaitan dengan pembatalan. Okey, kemudian berkaitan dengan akaun 2 KWSP anda. Setelah anda membuat pinjaman ini, pihak KWSP sudah semestinya akan mengasingkan amount yang anda dah pinjam daripada bank itu dalam akaun 2 anda untuk memastikan anda bakal mempunyai amount yang mencukupi untuk membuat pembayaran jika masih lagi ada pembayaran tertunggak sewaktu anda bersara nanti. Jadi bermakna amount yang anda dah pinjam dekat pihak MBSB Bank ni sebagai contohnya akan diasingkan oleh pihak KWSP agar jika katakanlah anda nak buat pengeluaran pembayaran perumahan,
pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk mengerjakan haji dan sebagainya, amount yang dah diasingkan ini tidak boleh disentuh lagi kerana itu akan diguna pakai nanti untuk offset baki hutang jika masih ada sewaktu anda bersara. Jadi itu adalah antara fakta-fakta data yang perlu anda ketahui setelah anda mengambil pinjaman bercagar KWSP ini. Ada risiko-risikonya, terutama sekali berkaitan dengan kenaikan interest dan pelbagai lagi, iaitu mungkin boleh terjadi jika katakanlah bank negara naikkan OPR, berkemungkinan besar juga interest anda juga akan naik sedikit, menyebabkan nanti amount keseluruhan pembayaran itu bukan lagi seperti yang telah pun dinyatakan sewaktu pinjaman dibuat, mungkin akan naik sedikit bergantung kepada interest terkini nanti. Jadi guys, walau bagaimanapun, apa yang perlu anda lakukan sekarang ini adalah menilai terlebih dahulu risiko-risiko yang bakal anda tanggung jika anda memohon untuk pinjaman bercagar KWSP ini. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.